Matematik tahun 4, banding dan susun nombor melengkapkan susunan nombor. Mari kita lihat bagaimana cara untuk menjawab soalan uji diri. Soalan yang pertama, tulis nombor yang lebih kecil. Jadi, kita lihat soalan A. 6,387 ataupun 53,127. Yang mana lebih kecil. Jadi, kita lihat yang mana lebih kecil. Kita lukiskan jadual nilai tempat dan kita masukkan nombor yang pertama. Ingat, nombor yang pertama di sini ialah ribu. Sini ialah puluh ribu. Okay, jadi kita masukkan nombor yang kedua. Okay, jadi kita akan bandingkan pada nilai tempat 10,000. Okay, lihat ya. Nombor yang pertama tiada nilai di 10,000. Nombor yang kedua ada nilai iaitu 50,000. Jadi yang mana lebih kecil? Nombor yang di atas. Nombor yang lebih kecil ialah 6,387. Jadi kita lihat soalan yang kedua. Sama juga soalan B. Kita lukis jadual nilai tempat dan kita masukkan nombor yang pertama 42,093 dan masukkan nombor yang kedua 45,909. Kita bandingkan di nilai tempat 10,000, digit yang sama, jadi tidak boleh dibandingkan. Jadi kita tengok nilai tempat 1000. Okay, antara digit 2 dengan digit 5 yang mana lebih kecil? Digit 2. Jadi nombor yang di atas ni adalah lebih kecil. Jadi nombor yang lebih kecil ialah 42,093. Sekarang kita tengok soalan C. Okay. Lukis dulu jadual nilai tempat dan masukkan nombor yang pertama, masukkan nombor yang kedua. Kemudian kita bandingkan, lihat nilai tempat 10,000, digit yang sama. Okey, jadi tak boleh bandingkan. Jadi tengok nilai tempat 1000, digit yang sama juga. Jadi kita lihat nilai tempat ratus. Okay, yang ratus ni digit yang berbeza. Jadi yang mana lebih kecil? Satu lebih kecil. Jadi yang atas ni adalah lebih kecil. Nombor yang lebih kecil ialah 89,127. Okay, mari kita lihat pula soalan yang kedua. Bandingkan setiap set nombor menggunakan lebih daripada atau kurang daripada. Okay, jadi, kita lihat soalan A. Ada dua nombor yang diberi di sini. Jadi, kita nak lihat sama ada nombor yang pertama ni lebih daripada ataupun kurang daripada. Okay, jadi, pertama, kita lukis dulu jadual nilai tempat dan kita masukkan nombor. Supaya kita dapat lihat nombor yang mana nombor yang atas ni lebih daripada ataupun kurang daripada. Nombor yang pertama letak atas, nombor yang kedua letak bawah. Okay, kita lihat pada nilai tempat 10,000. Okay. Tengok yang atas ni adalah lebih kecil daripada yang di bawah. Maka bila dia lebih kecil, kita gunalah perkataan kurang daripada. Jadi 24,691 kurang daripada 31,002. Okay. Tengok yang B pula. Sama juga kita lukis dulu jadual nilai tempat dan kita masukkan nombor. Nombor yang pertama kita letak di atas. Nombor yang kedua letak di bawah. Okay. Nilai tempat 10,000 ada nilai tempat yang sama. Ada nilai digit yang sama. Jadi kita tengok ribu. Okey, 7 dan 4. Jadi yang atas ni adalah lebih besar. Jadi kalau lebih besar maksudnya dia lebih daripada. Jadi kita boleh buat kesimpulan 77,115 lebih daripada 74,810. Tengok yang C pun sama. Kita lukis dulu jadual nilai tempat dan kita masukkan nombor. Nombor yang pertama masukkan di atas. Nombor yang kedua masukkan di bawah. Okey.
Digit di nilai tempat puluh ribu sama, digit di tempat ribu sama, digit di tempat ratus sama. Jadi kita tengok digit di nilai tempat puluh. Okey, 1 dan 5. Jadi digit 1 adalah lebih kecil daripada 5, maka nombor yang di atas adalah kurang daripada. Jadi 93,017 kurang daripada 93,054. Soalan yang ketiga. Susun nombor dalam tertib menaik atau menurun. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor. Jadi bila awak tengok secara kasarnya, nombornya hampir sama. Okay, jadi bagaimana cara untuk kita menyusun dalam tertib menaik dan tertib menurun? Jadi pertama, kita lukis dulu jadual nilai tempat. Ingat ya, depan ni ialah puluh ribu, ribu, ratus, puluh dan sah. Okay, jadi sekarang kita nak tengok tertib menaik dengan tertib menurun. Kita tengok yang menaik dulu. Menaik maksudnya daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Jadi kita cari dulu nombor yang paling kecil. Okay, kita tengok di nilai tempat 10,000, digitnya sama. Jadi kita tak boleh buat perbandingan. Digit ribu, nilai tempat ribu, semua digit 8. Okay, tengok ratus. Okay, jadi kita tengok ratus untuk buat perbandingan. Nombor tertib menaik mestilah digit yang paling kecil. Yang kecil apa? Sifar dan sifar. Ada dua sifar dan sifar. Jadi kita perlu lihat di puluh. Puluh ni untuk sifar dan sifar ni. Mana paling kecil? Okay, satu yang paling kecil. Okay, antara 3 dengan 1 yang ni. Kita jangan tengok yang ni sebab kita hanya bandingkan untuk digit sifar dengan sifar ni saja. Jadi 3 dan 1. 1 kecil. Jadi ini ialah nombor yang pertama. Nombor yang paling kecil. Jadi bila ni nombor yang pertama, automatik ini nombor yang kedua. Besar sedikit. Kemudian yang seterusnya, sifar dengan dua nombor ni kita dah buat perbandingan. Yang ni pun dah. Jadi tinggal yang ini 3 dan 1. Okay, mana yang seterusnya? Yang lebih kecil. Ni Okay, jadi dia lebih besar sedikit daripada 18,031. Okay, ini nombor yang ketiga. Dan nombor yang paling besar ialah 18,310. Tengok jika kita susun mengikut nilai tempat macam ni, adalah lebih mudah untuk kita buat perbandingan nombor mana yang paling besar, paling kecil dan nombor mana yang paling besar. Jadi memudahkan kita untuk menyusun nombor. Okay. Apabila kita nak menyusun tertib menurun, sekarang telah mudah sebab dah ada tertib menaik. Menurun ni mestilah terbalik daripada tertib menaik. Mestilah daripada nombor yang paling besar kepada nombor yang paling kecil. Jadi awak hanya perlu tulis sahaja terbalik. Paling besar, kedua, ketiga dan keempat yang paling kecil. Okay, sekarang kita tengok B pun sama. Kita lukiskan dulu jadual nilai tempat. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor. Nombor hampir sama. Jadi bila kita lukis jadual nilai tempat adalah lebih mudah untuk kita buat keputusan. Okay, sekarang kita nak buat tertib menaik. Okay, kita tengok 10,000 semua digit 6. 1,000 pun semua digit 5. Jadi kita tak boleh buat perbandingan. Tengok pada nilai tempat ratus. Okay, nilai tempat ratus ada 5, sifar, 6, 8 dan sifar. Okay, sama. Untuk tertib menaik, kita tengok yang digit paling kecil. Okay, sifar ada 2 kan. Okay, jadi kita kena tengok di puluh. Ke puluh pun sama, 9, 9. Jadi kita tengok di sah. Yang mana paling kecil? Okay, yang bawah 6 dan sifar. Jadi bawah ni paling kecil. Jadi 65,090 adalah nombor yang paling kecil. Okay, nombor yang pertama lah. Yang seterusnya, jadi automatik yang ini adalah nombor yang kedua lah. Dia lebih besar. Okay, sekarang kita dah 2 nombor ni dah disingkirkan.
Sekarang tinggal 5, 6 dan 8. Mana yang paling kecil? 5 kan? Okey, jadi nombor yang seterusnya ialah yang ini. 65,501. Okay, sekarang tinggal antara 8 dan 6. Mana yang kecil antara 8 ni? Okey, 6. Okey, jadi yang paling besar ialah 8. Okey, jadi 65,609. Kemudian 65,820. Okay, sekarang kita nak susun dalam tertib menurun. Tertib menurun dah mudah. Kita hanya salin sahaja daripada nombor yang paling besar kepada nombor yang paling kecil. Okay, nombor yang paling besar yang ni. Okay, yang seterusnya lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dan paling kecil. Maka telah selesai. Soalan nombor 4. Lengkapkan nilai yang mungkin bagi tertib menaik di bawah. Jadi kita tengok A. Semuanya nombor dalam tertib menaik. Jadi kita lihat tempat kosong di sini adalah di antara 59,109 dan 59,114. Okay, jika dia menaik, maksudnya nombor ni mesti lebih besar daripada nombor yang sebelumnya dan mestilah lebih kecil daripada nombor yang selepasnya. Okay, jadi A, nombor ni mesti lebih besar daripada ni. Okay, jadi nombor di antaranya apa? Okay, kita lihat nilai tempat 10,000 dengan 1,000 dengan 100. 10,000, 1,000 dan 100 sama nombornya. Jadi nombor yang berlain hanyalah di 10 dengan sar. Ini pun 10 dengan sar. Jadi nombornya menaik. Jadi 9 belakang tu kita boleh letaklah 59,110. Lepas 9, 10. Lepas tu 59,111 atau 59,112. Okey, jadi ada lagi satu nombor yang kita boleh letak, itu apa? Okey, betul, 59,113. Ada satu lagi. Cuma cikgu bagi hanya 3 sajalah. Ya. Okey, yang B. Kita lihat 70,061 dengan 70,068. Apakah nombor yang mungkin? Di tengah-tengah sini kita tengok nilai tempat 10,000, 1,000 dengan 100. 10,000, 1,000 dan 100 adalah sama. 7 sifar-sifar, 7 sifar-sifar. Okay. 6 pun sama. Okay. Jadi tak boleh buat bandingan. Jadi kita tengok sar. Sar sini 1, sini 8. Jadi kalau kita nak letak nombor kat sini pun mestilah sar dia yang berubah. Kalau sini 1, sini jadi 2. Ataupun 3. Ataupun 4. Ataupun 5, 6, 7. Ada lagi yang boleh buat. Jadi cikgu hanya bagi 3 sajalah. Yang penting tidak lebih daripada 8. Jadi ada banyak lagi nombornya. Jadi cikgu hanya bagi contoh 3 sahaja. Terima kasih dan selamat berjumpa lagi.